Jadi kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berilah kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang ke-6 dalam siri adab penuntut ilmu online dan offline. Kita berada pada sesi kita yang ke-6 dan topik yang kita nak bahaskan pada hari ini adalah berkaitan ulama silam dan ulama kontemporari. Itu merupakan topik yang kita nak bahaskan pada malam ini sepanjang lebih kurang 1 jam setengah insya-Allah taala. Jadi seperti biasa, sama seperti sesi-sesi kita yang lalu, kalau sekiranya antum ada komen kan, kalau kita minta antum berikan certain komen ataupun jawapan, bolehlah tuliskan dekat chat box. Kalau sekiranya ada soalan, lebih sesuai ditulis dekat ruangan Q&A. Okay. Kalau kita berikan antum peluang, nanti barulah kita boleh gunakan raise hand kalau secara verbal. Jadi kita nak mulakan sesi kita pada malam ini. Saya nak mulakan pengajian kita pada malam ini dengan satu soalan. Dan soalan ini saya nak tayangkan dalam bentuk polling, nak minta pandangan antum. Jadi kita akan tayangkan satu soalan menerusi poll. Jadi ada satu soalan yang mudah-mudahan tertera dekat antum punya skrin adalah, bolehkah para ulama silam tersilap? Another way of asking, boleh tak Imam Syafi'i tersilap? Boleh tak Imam Malik rahimahullah tersilap? Boleh tak Imam Al-Bukhari rahimahullah tersilap? Boleh tak Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tersilap? Okay, jadi kita nak ajukan antum satu soalan dan kita berikan lagi sekitar 10 saat bagi yang belum attempt sebelum kita tutup this particular poll. Okey, jadi saya akan end this particular poll. Jadi kita share results dengan antum. Boleh tak para ulama silam tersilap? Maka dekat sini ada 2 pandangan di kalangan antum. Majoriti di kalangan antum pilih option A, iaitu boleh mereka tersilap, dan ada juga yang pilih option B, iaitu tidak boleh tersilap. Okay. Jadi Ustaz, mana satu yang lebih hampir kepada kebenaran? Wallahu ta'ala alam, yang lebih hampir kepada kebenaran adalah mereka juga boleh tersilap. Kan? Cuma beza mereka dengan kita adalah the chances of ulama silap adalah sedikit berbeza dengan orang yang bukan ulama. Dalam hal berkaitan dengan ilmu, the chances, peluang seseorang, kemungkinan seseorang itu tersilap bagi seorang ulama adalah sedikit berbanding dengan orang yang bukan ulama. Mereka lebih terdedah kepada kesilapan. Jadi kata para ulama kita, yang para ulama kita juga boleh tersilap. Kenapa mereka boleh tersilap? Kerana mereka ni tak maksum. Kita belajar dalam akidah, yang maksum adalah golongan para anbiya. Golongan para nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada golongan anbiya, mereka terdedah kan kepada kesilapan. Walaupun imam tersebut adalah imam yang hebat,
Kan? Mereka juga boleh tersilap. Kan? Itu adalah, kalau kita kajilah tulisan para ulama dahulu, antum akan lihat di kalangan mereka ada yang differ, ada yang berbeza pandangan. Kan? Cuma saya nak katakan kepada antum, kesilapan mereka kalau ada pun adalah sedikit nak dibandingkan dengan kebenaran yang telah mereka sampaikan. Nanti insya-Allah kita akan bahaskan dengan lebih detail berkaitan dengan isu ini. Saya ucapkan terima kasih di atas participation antum. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Manusia pada zaman ini, in terms of penerimaan mereka terhadap ulama silam dan juga ulama kontemporari, iaitu ulama semasa, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'at Turath. Kan dia kata manusia pada zaman ini boleh dibahagikan kepada 3 pendekatan. Manusia dekat sini yang kita maksudkan adalah orang-orang Islam. So, orang-orang Islam, pendirian mereka terhadap para ulama silam kan, dan juga ulama semasa boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan ataupun 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama di kalangan orang-orang Islam pada zaman ini adalah golongan yang hanya berpegang dengan pandangan para ulama silam. Mereka tidak pandang kepada ulama semasa. Mereka tidak menghormati ulama semasa. Mereka rasakan yang ulama semasa ni mereka tak layak nak berijtihad. Ulama pada zaman ini tak layak, tak qualified untuk keluarkan pandangan, untuk keluarkan hukum. Yang layak untuk keluarkan hukum, yang layak untuk bagi opinion adalah para ulama silam, para ulama terdahulu. Ini adalah aliran yang pertama, pendekatan yang pertama di kalangan orang-orang Islam. Pendekatan yang kedua, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya tadi, adalah the directly opposite of kumpulan yang pertama ni. Pendekatan yang kedua pula, mereka mengenepikan pandangan para ulama silam. Tidak menghargai sumbangan ataupun tulisan para ulama silam. Mereka nak start from scratch. Mereka tafsirkan ayat Quran sendiri. Kan? Barangkali mereka memahami hadis Nabi SAW tanpa merujuk kepada perbincangan para ulama yang terdahulu, senang kata mereka tidak menghargai tulisan, sumbangan para ulama silam. Bahkan ada di kalangan mereka yang kritik teruk-teruk, merendahkan kedudukan para ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang hebat seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga seperti imam-imam yang lain. Itu adalah kumpulan yang kedua di kalangan orang-orang Islam. Pendekatan yang ketiga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'at Turath, dia kata pendekatan yang ketiga adalah mereka-mereka yang membezakan antara wahyu ilahi dan pandangan peribadi para ulama silam. Jadi pendekatan ketiga di kalangan orang Islam, mereka ni bila baca tulisan para ulama terdahulu, mereka differentiate, mereka bezakan. Mana satu wahyu? Mana satu yang mereka sampaikan ni adalah ayat Quran? Mana satu merupakan hadis Nabi SAW? Dan mana satukah pula pandangan peribadi para ulama silam kita? Ustaz, kenapa mereka bezakan antara wahyu ilahi dengan pandangan peribadi para ulama silam? Kata golongan yang ketiga ini, adapun wahyu ilahi kita terima. Kita tak tolak. Ayat Quran yang jelas maknanya, hadis Nabi SAW yang jelas maknanya kita terima. Tak boleh kita tolak kerana itu termasuk dalam wahyu yang mana terpelihara. Adapun pandangan peribadi para ulama silam, personal opinions, ijtihad, itu yang ada keluasan. Jadi kalau sekiranya ijtihad para ulama, mereka semua sepakat dalam satu isu, dalam satu isu mereka sepakat di atas satu pandangan, maka golongan pendekatan yang ketiga ini turut akan terima juga kalau ada kesepakatan ataupun istilah usul fikihnya ada ijma', kesepakatan semua ulama, mereka akan terima. Tapi dalam isu-isu yang mana para ulama kita berbeza pandangan. Imam Syafi'i cakap macam gini, Imam Malik ada opinion yang berbeza, Imam Ahmad mempunyai pendapat yang berbeza, kan Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan yang berbeza, maka dekat situ ada keluasan. Kan ada ruang untuk berbeza pandangan. Jadi pendekatan yang ketiga di kalangan para ulama, mereka differentiate
antara mana satu wahyu ilahi yang tak boleh ditolak, mana satu pandangan para ulama yang ulama kita semua sepakat, itu pun mereka tak tolak, mereka akan terima, dan mana satukah pandangan para ulama yang ulama kita berselisih. Itu ada keluasan. Okay? Itu ada keluasan, ada ruang untuk berbeza pandangan dalam isu-isu yang mana diperselisihkan oleh para ulama kita. Jadi sebelum saya teruskan pada hari ini, saya just nak minta lah pandangan antum antara ketiga-tiga pandangan ini. Yang pertama, kedua dengan yang ketiga, kan, mana satukah yang antum rasa lebih dekat hati antum, yang lebih kita pilih. Jadi saya launch sekali lagi dalam bentuk polling, nak minta pandangan antum. Pendekatan manakah yang antum pilih? Adakah pendekatan pertama yang hanya berpada dengan pandangan para ulama silam, ataupun pandangan yang kedua yang merendahkan kedudukan para ulama silam, ataupun yang ketiga iaitu membezakan antara mana satu wahyu ilahi dan mana satu pula kan merupakan pandangan peribadi para ulama silam. Kita berikan sekitar lagi 10 saat sebelum kita end this particular poll. Adakah A ataupun B ataupun C? Okey, jadi saya akan end this particular poll. Kita nak tengok apakah pandangan antum. Jadi kebanyakan di kalangan antum jawab pendekatan yang ketiga. Okay. Dan ada juga di kalangan antum yang jawab yang lebih cenderung kepada pendekatan yang pertama. Okay. Jadi itu merupakan pandangan yang antum lahirkan. Jadi Ustaz, since buku ini diambil daripada kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'at Turath, pandangan manakah yang lebih Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia lebih cenderung, pandangan yang lebih dipilih oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah pandangan yang ketiga. Okay? Yang membezakan antara wahyu ilahi dan pandangan peribadi para ulama silam. Itu merupakan pandangan pilihan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sang pengarang kitab yang tadi saya sebutkan, Kaifa Nata'amal Ma'at Turath. Jadi pada hari ini insya-Allah taala, pada malam ini kita nak explore dengan lebih mendalam tentang ketiga-tiga pendekatan kan yang ada di kalangan orang-orang Islam, baik dekat Singapura ataupun di luar Singapura. Kita beralih kepada slide yang berikutnya. Jadi kita nak lihat kepada pendekatan yang pertama. Kalau antum masih ingat lagi, pendekatan pertama adalah pendekatan yang berpada dengan tulisan sumbangan pandangan para ulama silam, kan? Itu merupakan pendekatan yang pertama. Jadi pendekatan yang pertama ni kalau kita perhatikan di kalangan para ulama kita, di kalangan orang-orang Islam afwan, ada yang hanya berpegang dengan tulisan dan pandangan para ulama silam. Seolah-olah macam melustras, hilang kepercayaan terhadap ulama semasa. Okay. Lebih yakin dengan para ulama silam. Okay. Jadi, apakah natijahnya? Natijahnya adalah tulisan dan pandangan ulama silam according to mereka wajib diterima dan langsung tidak boleh dipersoalkan walaupun sedikit. Apa yang ditulis dekat kitab-kitab dulu langsung tak boleh dipersoalkan. Wajib diterima 100%. Sama ada itu merupakan wahyu ataupun merupakan pandangan peribadi ulama, maka wajib diterima 100%. Itu merupakan pendekatan yang pertama. That's why antum akan lihat kadang-kadang bila kita nak deal with contemporary issues, isu-isu semasa, tak semua isu dibahaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tak semua perkara dibahaskan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Betul ke Ustaz? Tak semua isu dibahaskan oleh ulama dulu? Kita kata betul. Zaman dulu tak ada insurans. Kan? Cuba buka kitab dulu. Kan? Kitab mazhab Syafi'i yang dulu-dulu. Kan? Zaman Imam Nawawi ke? Ataupun zaman Imam Ghazali ke? Zaman Imam Asy-Syafi'i. Pernah tak mereka bahaskan tentang insurans? Pernah tak mereka bahaskan tentang Central Provident Fund? Pernah tak mereka bahaskan tentang online transaction? Pernah tak mereka bahaskan kan, tentang isu-isu yang semasa macam yang tidak pernah wujud pada zaman mereka. Jadi
kumpulan yang pertama, aliran yang pertama di kalangan orang-orang Islam adalah yang menganggap tulisan para ulama yang terdahulu, mereka hormat, alhamdulillah. Dalam masa yang sama juga, mereka merasakan yang kita tak boleh differ. Kita tak boleh melahirkan pandangan yang berbeza dengan para ulama silam kita. Ini merupakan pendekatan yang pertama, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang wujud di kalangan orang-orang Islam. Dalam hal ini, saya teringat pesanan salah seorang ulama tafsir kontemporer kita, ulama semasa kita yang masih lagi hidup, hafizahullah ta'ala, semoga Allah pelihara beliau. Beliau adalah Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala. Banyak mengarang kitab yang ada kaitan dengan Quran, yang ada kaitan dengan ulum Quran, yang ada kaitan dengan tafsir. Dan salah sebuah kitab yang beliau tulis adalah this particular buku yang ada pada slide yang ketujuh ni, yang berjudul Ta'rifud Darisin Bimanahij Al-Mufassiri. Jadi saya bila baca kitab ni saya tertarik dengan salah sebuah muka surat, salah sebuah perenggan yang wujud dalam kitab ini, kan, iaitu pada muka surat 125 daripada kitab ini. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala, dia pernah berkata, wajib bagi kita untuk bersikap adil terhadap mereka, iaitu para ahli tafsir. Kecintaan kita terhadap sebahagian mereka tidak menyebabkan kita menutup mata dari kesilapan mereka. Seperti mengatakan At-Tabari tidak pernah tersilap, Ibn Taymiyah tidak pernah tersilap, Ibn Kathir tidak pernah tersilap, Said Qutb tidak pernah tersilap. Jadi kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala, menurut kajian beliau, kerana bidang beliau adalah bidang tafsir, beliau mengatakan yang ulama tafsir juga boleh tersilap. Walaupun ulama tafsir ni adalah ulama yang hebat, yang kita belajar, kan, barangkali di kalangan antum ada yang pernah belajar tentang ulum Quran, ada yang barangkali ambil kelas tentang tafsir. Kan, antara nama-nama yang besar dalam ilmu tafsir di kalangan para ulama silam, salah satunya adalah Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kan, yang dikenali dengan kitabnya Tafsir At-Tabari. Antara nama-nama yang besar dalam bidang tafsir di kalangan para ulama terdahulu adalah Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala, yang dikenali dengan kitabnya Tafsir Ibn Kathir, yang ada terjemahannya dalam bahasa Inggeris, ada terjemahan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Quite famous kitab tafsir beliau. Tapi kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala, walaupun mereka merupakan ulama ahli tafsir yang hebat, tapi bila dikaji tulisan-tulisan mereka, kadang-kadang berlaku kesilapan. Kadang-kadang berlaku kesilapan. Dan saya teringat pesanan Dr. Salah Abdul Fattah dalam kitabnya yang lain. Dia kata, jangan kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, sahabat Nabi SAW pun pernah tersilap. Kan? Bila kita kaji hadis Rasul SAW, antara golongan yang menafsirkan Quran selain daripada Nabi SAW adalah para sahabat Nabi SAW. Pernah tak para sahabat Nabi SAW tersilap dalam menafsirkan ayat Quran? Bila dikaji dalam kitab-kitab hadis, pernah. Sepotong hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, satu kesilapan yang pernah berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Adi ibnu Hatim. Dia tersilap tafsir surah Al-Baqarah ayat 187. Kita kalau baca kitab tafsir, bila kita sampai kepada surah Al-Baqarah ayat 187, nanti akan dimuatkan this particular kisah. Kalau antum punya kitab tafsir tu yang jenis yang tebal lah, bukan yang ringkas. Yang mana dalam that particular ayat Allah Subhanahu wa taala sentuh tentang puasa. Dalam that particular ayat kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih daripada benang hitam. Makan dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih daripada benang hitam. Jadi Adi bin Hatim, sahabat Nabi SAW, bila dia dengar ayat ni, apa dia buat adalah dia ambil benang hitam, dia ambil benang putih, dia letak dekat bawah bantal dia pada waktu malam. Dan pada waktu malam tu dia tengok kan, boleh tak dia bezakan antara benang hitam dengan benang putih ni? Pada pandangan dia, ayat tadi, surah Al-Baqarah, verse 187, seolah-olah menunjukkan adalah selagi mana tak boleh bezakan antara benang hitam dengan benang putih, maka puasa belum lagi start lagi. Kan? Kita masih boleh makan,
Jadi apa yang kita nak kongsi dengan antum, Adi Ibnu Hatim ni dia tersilap faham that particular ayat. Dia ingatkan benang hitam dengan benang putih dalam surah Al-Baqarah verse 187 maksudnya literal. Literally benang hitam dengan benang putih. Dia faham macam gitu. Keesokan pagi dia jumpa Nabi SAW. Dia ceritakan apa yang dia buat. Apa kata Rasul SAW? Nabi kata bukan itu tafsiran ayat ni. Tafsiran ayat ni adalah yang dimaksudkan dengan benang hitam, yang dimaksudkan dengan benang putih. Benang hitam ni adalah diumpamakan sebagai kegelapan malam. Benang putih pula adalah dia ibarat adalah mengumpamakan siang hari. So tak boleh faham secara literal. Adi Ibnu Hatim tersilap faham, dia faham benang hitam dengan benang putih secara literal. Tapi bila jumpa dekat Nabi SAW, Nabi SAW jelaskan makna yang sebenar bagi ayat tersebut. Benang hitam adalah ibarat kegelapan malam, benang putih adalah ibarat siang hari. Jadi Ustaz, Adi Ibnu Hatim ni tersilap tafsir ke tidak? Tersalah faham tak ayat ni? Yes, tersalah faham. Tapi bezanya para sahabat Nabi SAW, bila mereka tersalah faham, di kalangan mereka ada Nabi SAW yang boleh betulkan kesilapan mereka. Mufti mereka adalah Nabi SAW. Tempat rujuk mereka adalah Nabi SAW. Kita pada zaman ini, kalau kita salah tafsirkan ayat Quran, kan, maka barangkali kita pun tak sedar yang kita tersilap, melainkan kalau ada golongan ulama yang tegur kita. Golongan ulama tafsir yang tegur kita, yang this particular interpretation tak betul. Baru kita tersedar barangkali. Tapi selagi mana tak ada orang tegur kita, barangkali kita ingatkan kita betul. Tapi barangkali juga kan, apa yang tafsiran yang kita pegang tu adalah satu tafsiran yang salah. Kan? Jadi kita mengatakan, kalau sahabat Nabi SAW boleh tersilap, Adi Ibnu Hatim, hadisnya adalah hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau sahabat Nabi SAW boleh tersilap dalam memahami ayat Quran, apatah lagi orang-orang yang datang selepas sahabat Nabi SAW. Lagi terdedah kepada kesilapan. Jadi kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala, bila dikaji tulisan para ulama yang terdahulu di kalangan ahli tafsir, mereka dapati yang kadang-kadang sebahagian di kalangan ulama tafsir kita tersilap. Dan kita ingatkan, kesilapan mereka bukanlah kesilapan yang besar, tapi kesilapan yang kecil. Ustaz, apakah faktor yang menyebabkan sebahagian di kalangan para ulama tafsir yang terdahulu tersilap? Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala, dia letakkan beberapa faktor punca yang menyebabkan kesilapan dalam tafsir. Salah satunya adalah kesilapan dalam manhaj menafsirkan Quran. Salah satu faktor yang menyebabkan kesilapan dalam menafsirkan Quran adalah manhaj dia salah ataupun cara dia. Langkah yang dia ambil dalam menafsirkan Quran tu adalah kurang tepat. Walaupun niat mereka baik. Niat baik tetapi cara salah. Langkah yang mereka lakukan tu salah dalam memahami ayat Quran, maka dia menghasilkan satu kesilapan dalam menafsirkan ayat Quran. Dan antara contoh-contoh golongan yang termasuk dalam kumpulan ini, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala, diberikan sebagai contoh orang-orang, individu-individu yang menulis tentang tafsir daripada kalangan golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni masih dianggap sebagai orang-orang Islam, kan? Walaupun bukan daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka ada tulis tafsir ke tidak, Ustaz? Ada. Di antara imam mereka yang terkenal adalah Imam Az-Zamakhsyari. Kan? Ada tak kesilapan, Ustaz, dalam kitab tafsir Zamakhsyari ni? Kata para ulama tafsir kita kata ada. Ada kesilapan dalam kitab tafsir Zamakhsyari. Kenapa boleh tersilap, Ustaz? Kerana manhaj dia kurang tepat. Langkah yang diambil, cara yang diambil dalam menafsirkan Quran adalah cara yang kurang tepat. Itu yang menyebabkan kesilapan dalam menafsirkan sebahagian ayat Quran. Itu faktor yang pertama, kesilapan dalam cara menafsirkan Quran, dalam manhaj menafsirkan Quran. Faktor yang kedua, kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala, yang menyebabkan kesilapan dalam menafsirkan ayat Quran adalah kesilapan dalam sebahagian isu-isu cabang, isu-isu sampingan, isu-isu kecil, minor issues. Mereka tersilap faham.
tersilap tafsirkan. Dan ini juga berlaku di kalangan para mufassirin daripada kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kadang-kadang tersilap. Ustaz, kenapa tersilap Ustaz? Kerana yang maksum tu hanya Nabi SAW. Kullu bani Adam khatta'un. Kan? Jadi kata Nabi SAW, setiap anak Adam tu dia ada kemungkinan melakukan kesilapan. Hatta golongan ulama. Golongan ulama pun mereka tak maksum. Mereka juga ada kemungkinan melakukan kesilapan. Cuma tadi saya tegaskan sekali lagi, barangkali beza antara golongan ulama dengan golongan yang bukan ulama adalah golongan ulama ni barangkali dia punya kesilapan adalah kecil berbanding dengan golongan yang bukan ulama. Okay. Dekat sini saya nak ajukan satu soalan kepada antum, sekali lagi dalam bentuk polling, kan, kita nak tayangkan antum poll yang ketiga. Jadi apakah pandangan antum dalam this particular issue? Manakah yang sewajarnya diutamakan? Kita cinta pada guru, kita cinta kepada kebenaran. Dua-dua kita cintai. Tapi kalau berlaku pertembungan antara dua ni, mana yang antum kedepankan? Mana yang antum utamakan? Adakah kecintaan kepada guru ataupun kecintaan kepada kebenaran? Boleh kita dapatkan pandangan antum menerusi yang polling ni. Kita berikan sekitar lagi 10 saat untuk antum cuba attempt jawab soalan ini. Okey, jadi saya akan tutup ataupun end this particular poll. Kita akan share the results. Okay. Jadi kebanyakan di kalangan antum pilih B, kecintaan kepada kebenaran. Ada juga di kalangan antum yang pilih A, iaitu kecintaan kepada guru. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang attempt untuk jawab soalan tadi. Jadi kita nak jelaskan tentang this particular question. Tadi saya katakan, dua-dua kita dianjurkan. Kita cinta pada guru, kita cinta kepada kebenaran. Dua-dua kita cinta. Especially seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, dia perlu cinta kepada gurunya dan juga cinta kepada kebenaran. Cuma mana satu yang diutamakan? Mana satu yang diletakkan dekat the first ranking? Kan? Kata ramai juga di kalangan para ulama kita adalah kita melebihkan kecintaan kepada kebenaran. Ustaz, apa implikasi, apa kesan yang akan terjadi kalau kita melebihkan cinta kepada guru melebihi cinta kepada kebenaran? Antara kesannya adalah kalau sekiranya guru kita tersilap, barangkali antum juga akan ikut kesilapan tersebut. Kan? Kalau kita lebihkan kecintaan kepada guru sebagai kita punya first, kan? Kecintaan kepada kebenaran sebagai second in ranking, kalau guru tersilap, kan? Kalau orang tu dia kedepankan kecintaan kepada guru, maka barangkali dia juga akan mengikuti kesilapan yang dilakukan oleh sang guru. Ustaz, apakah kesannya kalau sekiranya seseorang itu dia melebihkan, dia utamakan kecintaan kepada kebenaran melebihi kecintaan kepada guru? Antara kesannya adalah kalau sekiranya kan, kebenaran datang daripada mulut individu lain yang bukan guru kita, kita akan tetap berpegang dengan kebenaran tersebut walaupun dia tak datang daripada mulut guru kita. Itu implikasi kesan kalau kita cinta kepada kebenaran. Kita akan ambil kebenaran itu daripada siapa sahaja, walaupun dia tak datang daripada guru kita. Sebelum ni saya pernah kongsi dengan antum, dalam kita belajar ni kita kena respect specialization. Kita kena ambil ilmu daripada golongan yang pakar. Dan kita suka kita kongsi dengan antum, kan? Para ulama ni bidang kepakaran mereka berbeza-beza. Ada yang pakar dalam bidang tafsir, ada yang pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang fikih, ada yang pakar dalam bidang bahasa Arab, ada yang pakar dalam bidang comparative religion, perbandingan agama. Jadi yang barangkali yang pakar dalam bidang comparative religion, barangkali dia tak mahir
bidang kepakaran dia barangkali bukan dalam bidang tafsir. Ataupun yang mendalami dalam bidang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, barangkali bidang kepakaran dia bukan dalam bidang yang lain. Jadi boleh sahaja kebenaran itu datang daripada mulut selain daripada guru kita. Okay. Jadi wallahu taala alam, yang ditunjukkan oleh ramai di kalangan ulama sepanjang sejarah, baik yang dulu ataupun semasa, mereka dahulukan cinta kepada kebenaran melebihi cinta kepada guru mereka sendiri. Kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia merupakan anak murid Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi bila kita kaji mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i, kita akan lihat ada banyak juga pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beza pandangan dengan guru dia sendiri, iaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Kita lihat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i. Tapi dalam sebahagian tulisan-tulisannya, dia menzahirkan satu pandangan yang berbeza daripada pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ulama semasa kita, salah satunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala yang telah meninggal dunia. Beliau juga bermazhab Syafi'i. Bila kita kaji tulisannya, kita akan lihat Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, walaupun dia mazhab Syafi'i, dalam sebahagian isu fikih, beliau memilih pandangan yang lain daripada mazhab Syafi'i. Ini kita dapat baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dalam sebahagian isu, dia pilih pandangan mazhab lain, walaupun dia mazhab Syafi'i. Apakah ini semua menunjukkan? Ini semua menunjukkan kepada kita yang walaupun mereka cinta kepada imam-imam mereka yang mereka ikuti, tetapi mereka mencintai kebenaran lebih daripada imam-imam yang mereka ikuti. Itu yang kata para ulama adalah sewajarnya kita kedepankan kecintaan kepada kebenaran. Kita cinta pada guru kita, tapi kita cinta kepada kebenaran lebih daripada kita cinta kepada guru kita. Jadi itu merupakan pendekatan yang pertama. Kita nak beralih kepada pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua ini pula adalah totally opposite daripada pendekatan yang pertama. Jadi apakah pendekatan yang kedua? Sebagaimana kita kongsi dengan antum pada awal tadi, adalah pendekatan kedua ini mereka mengenepikan tulisan dan pandangan para ulama silam. Mereka langsung tidak menghargai sumbangan para ulama silam. Kan? Mereka kalau nak bagi opinion berkaitan dengan isu-isu baru, mereka tak rujuk kepada tulisan para ulama silam. Tidak menghargai. Kalau tafsir Quran pun, barangkali tafsir Quran dengan gunakan pendapat sendiri. Kalau faham hadis Nabi SAW pun, barangkali adalah faham hadis Nabi berdasarkan pandangan sendiri. Kalau bahaskan isu-isu yang kompleks berkaitan dengan fikih dan fatwa pun, barangkali tak manfaatkan perbincangan para ulama silam. Bahkan ada di kalangan mereka yang rasakan diri mereka ni dah sama taraf dengan para ulama yang terdahulu. Sedangkan sebagian di kalangan mereka barangkali baru kan dalam awal-awal perjalanan menuntut ilmu. Ada di kalangan mereka yang barangkali baru start belajar ilmu, tapi dah rasakan diri macam expert dalam bidang tersebut, lalu dah start bahaskan pendapat mana yang lebih rajih, pendapat mana yang lebih hampir kepada kebenaran, sedangkan tidak menguasai banyak ilmu-ilmu yang lain, tidak menguasai ilmu usul fikih, tidak menguasai ilmu ulum Quran, tidak menguasai ilmu hadis, tidak menguasai ilmu maqasid, tidak menguasai ilmu bahasa Arab, tidak menguasai ilmu kaedah fiqh. Jadi ilmu-ilmu yang lain kadang-kadang tidak menguasainya, tetapi dah mula bincangkan ataupun debatkan mana satukah pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran. Saya teringat pesanan salah seorang guru saya dekat kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah memberikan teguran kepada sebahagian di kalangan para penuntut ilmu. Dia kata ba'du tullab yahfazuna al-hadithain wa yafhamuna kalimatain thumma sara imam haramain. Sebahagian pelajar ni dia baru hafal 2 hadis. Daripada 2 hadis tu dia baru faham 2 kalimat. Tapi dia dah rasakan diri sebagai imam haramain. Imam haramain ni imam 2 tanah haram.
iaitu Mekah dengan Madinah. Imam Haramain ini adalah satu gelaran yang diberikan kepada salah seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i yang digelar sebagai Imam Al-Juwaini. Jadi ada sebahagian di kalangan ulama kita lihat, sebahagian dengan talibul ilm kan baru awal-awal untuk ilmu. Kan, baru faham sikit-sikit, baru hafal sikit-sikit, tapi dah rasa diri macam ulama. Itu yang saya pernah kongsi dengan antum pada awal-awal daripada siri ni. Sebahagian di kalangan ulama kita pernah mengatakan al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu tu ada 3 peringkat. Man dakhala fi shibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk ke dalam peringkat yang pertama, dia akan rasa takabur. Dia akan rasa sombong. Wa man dakhala fi shibri thani tawadha'a. Barang siapa yang masuk ke dalam peringkat yang kedua, dia akan start jadi rendah diri. Wa man dakhala fi shibri thalith. Barang siapa yang masuk dalam peringkat yang ketiga, alima annahu lam ya'lam. Dia akan sedar seolah-olah dia ni tak tahu apa-apa. Usually orang yang baru awal-awal kan menuntut ilmu, kalau dia tak berhati-hati kan dalam perjalanannya menuntut ilmu, boleh diperdayakan oleh golongan syaitan, rasa macam diri dah berilmu dah. Banyak ini. Padahal baru awal. Baru di peringkat permulaan. Sebab tu saya ingatkanlah diri saya juga pada para peserta sekalian. Sebenarnya macam ada banyak benda yang kita sebenarnya tak tahu. Jadi pendekatan yang kedua ni, kadang-kadang langsung tak menghargai sumbangan para ulama silam. Dia bukan saja tak menghargai, kadang-kadang antum merendahkan kedudukan para ulama silam. Saya pernah baca sebagian tulisan yang mana mereka merendahkan kedudukan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang terkenal, walaupun kita tak kata yang Imam Syafi'i itu maksum, tapi sebahagian di kalangan orang-orang Islam, ada di kalangan mereka yang langsung merendahkan kedudukan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala banyak jasanya, kan? Especially dalam bidang fikih, kan? Dalam bidang usul fikih, beliau mengarang kitab Ar-Risalah. Banyak sumbangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkaitan dengan pendekatan yang kedua ni, saya teringat teguran yang pernah diberikan oleh sebahagian di kalangan para ulama kita. Kan? Saya teringat baca buku ni yang berjudul Al-Marja'iyah Al-Ulya fil Islam lil Qur'ani wa Sunnah, karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam salah sebuah muka surat pada page 166, dalam salah sebuah perenggan dia pernah menegur. Apa teguran yang diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya ini? Dia kata bagaimana seorang itu mendakwa dia layak berijtihad. Ijtihad tu maksudnya keluarkan pandangan dalam isu-isu berkaitan dengan hukum. Sedangkan dia belum membaca Kutubus Sittah. Tidak membaca tafsir Tabari mahupun tafsir Qurtubi. Tidak menguasai Ar-Risalah atau Al-Mustasfah atau Al-Ihkam di dalam ilmu usul. Kemudian dia tidak pernah melihat kitab Al-Muhalla oleh Ibn Hazm, Al-Istidhkar oleh Ibn Abdul Bar, Al-Mughni oleh Ibn Qudamah, Al-Majmu' oleh An-Nawawi, Al-Mabsut oleh Sarakhsi, Rawdun Nadir oleh As-Sayaghi, dan As-Sail Al-Jarrah oleh Asy-Syaukani. Dengan itu dia mengaku diri dia sebagai mujtahid pada zaman ini. Ini merupakan teguran daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika melihat sebagian golongan remaja yang barangkali baru awal-awal dalam penuntut ilmu, tapi dah mula menyalahkan ulama-ulama silam. Sedangkan that particular student of knowledge barangkali belum habis pun baca Kutubus Sittah. Ustaz, Kutubus Sittah tu apa? Kutubus Sittah adalah the 6 books of hadith. Kan? Yang selalunya diberikan gelaran untuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, ataupun ada yang panggil Jami' Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah dan Nasa'i, Kutubus Sittah. Barangkali belum habis pun baca the 6 books of hadith. Barangkali tak pernah baca kitab tafsir Tabari. Tak pernah baca kitab tafsir Qurtubi. Tak pernah baca kitab Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i.
Tak pernah baca kitab Al-Mustasfa karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tak pernah tahu pun wujudnya kitab Al-Muhalla oleh Ibn Hazm. Tak pernah baca kitab Al-Istizkar oleh Ibn Abdul Bar. Tak pernah baca kitab Al-Mughni oleh Ibn Qudamah, salah sebuah rujukan dalam mazhab Hanbali. Tak pernah baca kitab Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi, salah sebuah rujukan yang penting dalam mazhab Syafi'i. Tak pernah baca kitab Al-Mabsut, salah sebuah rujukan yang penting dalam mazhab Hanafi. Dan juga kitab-kitab yang lain. Jadi golongan ini yang barangkali tidak menguasai ilmu tafsir, tidak menguasai ilmu hadis, tidak menguasai ilmu usul fikih, tidak menguasai ilmu fikih, tetapi dah rasa diri seperti golongan ulama. Bahkan dah mula untuk keluarkan opinion dalam isu-isu yang kompleks. Sedangkan belum mempunyai keahlian yang cukup. Sebab tu adalah pentinglah. Kita ni nak kata kita expert dalam satu bidang kadang-kadang malu. Kita nak kata kita expert dalam bidang tafsir, contohlah. Contoh kita nak kata yang kita ni expert dalam bidang tafsir. Kadang-kadang kita kena tanya diri kita balik kan. Ustaz, saya ni dah baca kitab Tafsir Tabari ke belum? Qurtubi dah habis baca ke belum? Tafsir Ibnu Katsir dah habis baca ke belum? Itu yang silam, belum lagi yang contemporary lagi. Tahrir wa Tanwir, Adwa'ul Bayan, dan yang lain-lain. Kebiasaannya golongan yang expert ni, golongan yang mahir dalam satu bidang, dia dah kirakan daripada sudut dia punya pembelajaran, daripada sudut pembacaan dia dah meluas dah. Dia bukan hanya baca satu kitab, tapi pelbagai jenis kitab yang dia dah belajar, yang dia dah baca. Malu nak claim diri sebagai pakar dalam bidang hadis kalau tak habis baca Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Muwatta Imam Malik, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad, dan yang lain-lain. Malu nak claim diri sebagai ahli hadis kalau tak baca kitab-kitab ni. Tak pernah belajar kitab-kitab ni. Malu nak dakwa diri sebagai pakar fikih kalau tak pernah baca kitab-kitab yang ditertera dekat dalam slide ni. Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab, Al-Mughni. Kan dalam mazhab Hanafi ada Al-Mabsut. Kan? Rujukan mazhab Maliki, rujukan mazhab Zahiri. Malu nak claim diri sebagai pakar dalam bidang fikih sedangkan tak pernah baca kitab ni. Malu nak dakwa diri sebagai pakar usul fikih kalau tak pernah baca kitab Al-Mustasfa ataupun kitab-kitab yang lain. Jadi orang yang pakar dalam satu bidang, kan, dia bukan hanya orang yang baca satu kitab, dia bukan orang yang hanya belajar satu kitab, tapi yang betul-betul mendalami dalam bidang tersebut. Banyak kitab yang telah dipelajari, kan, dengan golongan para ulama, mendapat latihan secara langsung daripada golongan para alim ulama. Kan? Sebab tu kita lihat para ulama kita daripada dahulu, bila mereka letakkan syarat-syarat mujtahid, kan, orang yang boleh berijtihad, boleh keluarkan pandangan dalam isu-isu khususnya berkaitan dengan agama, mereka letakkan strict conditions. Kan? Mereka letakkan syarat-syarat yang tertentu sebelum boleh melayakkan seseorang daripada mengeluarkan opinion dalam sesuatu isu. Okay. Jadi itu merupakan teguran yang pernah diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkaitan dengan hal ini. Saya nak ambil lagi satu pesanan teguran yang pernah diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tapi daripada kitab yang berlainan pula. Dia ada karang sebuah kitab, kan, yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Azim. Kitab ini ada terjemahan. Kan, saya pernah lihat terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kurang pastilah sama ada bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu ni ada ke tidak. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam this particular buku pada muka surat 354, dia pernah mengatakan, yang kami ingkari adalah orang yang mendakwa, melakukan penafsiran semula terhadap Al-Quran dan sunnah dengan satu penafsiran yang baru, yang mengabaikan usul tafsir, usul hadis, usulul fiqh, dan kaedah bahasa Arab yang masyhur, sehingga mendatangkan satu syariat yang baru, yang berbeza dengan syariat Nabi Muhammad SAW, yang telah diterima oleh umat dengan secara mutawatir dan yakin. Yang dimaksudkan dengan mutawatir maksudnya adalah dengan jalan periwayatan yang banyak.
Sebuah syariat yang dibuat oleh pemikiran dan nafsunya, dan bukan berpandukan wahyu yang terpelihara. Hari ini kita hidup dalam satu zaman yang kadang-kadang sebagian orang dia mengajak, let us reinterpret the text. Mari kita tafsirkan semula ayat-ayat Quran. Mari kita fahamkan semula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dibincangkan oleh para ulama. Kalau antum ada keahlian dalam bidang tersebut, falyatafaddal, silakan. Silakan tafsirkan Quran kalau antum memang ahli dalam bidang tafsir. Silakan berikan sumbangan dalam pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memang antum ahlinya. Tapi masalah yang kita hadapi pada hari ini adalah bila seseorang dia bukan ahli dalam bidang tersebut. Dia bukan ahli dalam bidang tafsir. Dia bukan ahli dalam bidang hadis. Dia bukan ahli dalam bidang fikih, tapi dia bincangkan, dia start untuk jadi spokesperson, dia start untuk jadi untuk menafsirkan semula ayat-ayat Quran sedangkan dia bukan mahir dalam bidang Al-Quran. Dia mula untuk membincangkan tentang makna hadis sedangkan dia bukan pakar dalam bidang hadis. Dia mula untuk membincangkan perkara-perkara yang kompleks yang ada kaitan dengan hukum fikih sedangkan dia bukan ahli dalam that particular field. Bahkan kadang-kadang it comes to an extent yang mana mereka menentangkan dengan satu interpretation, dengan satu pandangan yang baru yang bercanggah dengan ijma' ulama. Yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama. Itu yang ditegur oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi ketika melihat ada sebahagian di kalangan orang-orang Islam yang terjun dalam bidang tafsir, yang terjun dalam bidang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan tidak memiliki kan kemahiran ilmu-ilmu yang cukup kan, untuk membicarakan tentang that particular field. Jadi those interpretations, penafsiran-penafsiran tersebut takut-takut dibuat berdasarkan hawa nafsu dan bukan berdasarkan ilmu. Bukan berpandukan kepada wahyu. Itu yang kita lihatlah pada zaman ini, juga zaman yang kurun ini dan juga kurun yang 20th century. Kadang-kadang kita lihat ada pandangan-pandangan yang pelik yang timbul. Kan, yang yukhalif, bercanggah dengan kesepakatan pandangan para ulama kita. Jadi saya pada kesempatan ini saya nak lihat kalau ada soalan dekat Q&A punya section. Kalau sekiranya saya ada jawapan, saya akan cuba jawab sebelum kita teruskan. Ada yang tanya satu soalan dekat Q&A, Ustaz, bagaimana untuk kita menegur orang yang berkata dia tidak mengikut any mazhab? Mereka akan berkata mereka ikut sunnah dan Al-Quran sahaja. Bila kita cakap pasal mazhab Syafi'i, for example, they will say they don't follow any mazhab. Saya nak kongsi dengan antum sekalian, ini adalah satu perbahasan usul fikir sebenarnya, adalah tentang apakah wajib kan bagi seorang Muslim mengikut mazhab. Kan? Jadi kalau antum telaah tulisan-tulisan para ulama, especially dalam bidang usul fikih, kita akan dapati yang ada tiga, at least kurang-kurangnya tiga pandangan di kalangan para ulama dalam isu ini. Ada pandangan pertama di kalangan ulama yang mereka mewajibkan orang-orang Islam untuk mengikut salah satu daripada mazhab-mazhab yang muktabar. Kan, seperti mazhab Syafi'i, seperti mazhab Hanafi, seperti mazhab Maliki, seperti mazhab Hambali. Ada tak Ustaz di kalangan ulama silam dan ulama semasa yang lebih cenderung kepada pandangan ini? Ada. Ada di kalangan ulama yang mereka kata wajib ikut satu mazhab. Pandangan kedua pula di kalangan para ulama kita, ada pula yang berpandangan adalah wajib kita berijtihad. Okay. Wajib kan bagi golongan Islam untuk tidak ikut membuta tuli, tapi wajib bagi mereka berijtihad, keluarkan pandangan.
daripada Al-Quran, daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh-contohnya dalam sepanjang sejarah ulama yang berpegang dengan pandangan macam gini, kita katakan ada. Ada juga. Okay. And ada aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga pula, mereka membezakan antara orang awam dengan ahli ilmu. Jadi mereka mengatakan, adapun golongan yang orang awam, maka sebaiknya bagi mereka ikut kan, satu mazhab dalam pengamalan fikih mereka, agar mereka tak confuse. Adapun bagi golongan ahli ilmu, kan, maka diberikan keluasan bagi mereka. Kan, mereka boleh ikut satu mazhab. Dalam masa sama juga, kalau ada sebahagian isu yang mereka lebih cenderung dengan salah satu pandangan, dan pandangan tersebut dia ikut bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan kepada evidence, berdasarkan kepada ilmu, kan? Mereka membenarkan bagi sang alim tersebut melakukan perkara itu. Jadi ini ada satu perbahasan, dan perbahasan ini kebiasaannya ditulis dengan begitu panjang lebar dalam kitab-kitab usul fikih. Kan? Jadi wallahu taala alam, pada pandangan peribadi saya lah, kan. Ini pada pandangan peribadi saya dalam isu yang macam gini, kita rasa pada pandangan peribadi saya adalah belajar fikih ni adalah is best, kan. Bagus kan kalau seorang itu sebelum dia nak go any further, bagus kalau dia boleh kuasai satu mazhab terlebih dahulu. Itu yang disarankan oleh ramai di kalangan para ulama. Okay. Jadi kalau daerah Nusantara ni kan kebanyakan bermazhab Syafi'i, bagus kalau seorang talibul ilm boleh menguasai mazhab Syafi'i terlebih dahulu sebelum antum branch out, buat comparative fiqh, perbandingan mazhab, kan? It's good to start with one particular mazhab dulu. Kan? Di tempat lain barangkali mereka start dengan mazhab Hambali. Di tempat lain barangkali dia start belajar dengan mazhab Maliki. Kan? Di tempat lain barangkali dia start dengan belajar mazhab Abu Hanifah. So it's good bagi golongan penuntut ilmu, especially during the beginning stage, dia belajar fikih according to one mazhab terlebih dahulu. Kenapa Ustaz bagus? Antara sebab bagus adalah jadi dia tak confuse. Antum bayangkan, kalau dekat peringkat permulaan, kalau kita ada anak-anak ataupun adik-adik yang belajar kat madrasah Islamiah dekat Singapura, kan, tak kisahlah dia masuk madrasah Irsyad ke, kan, dia masuk madrasah Al-Ma'arif ke, kan, ataupun madrasah-madrasah yang lain. Antum bayangkan kalau peringkat primary 1 diajarkan semua mazhab. Kan? Okey adik-adik semua, kan, pelajar peringkat darjah 1 semua, hari ini ustaz ataupun ustazah nak ajar comparative fiqh. Kan? Di peringkat darjah 1 kan. Dalam isu ni mazhab Hanafi cakap macam gini, dalam isu ni adik kan, mazhab Syafi'i cakap macam gini, mazhab Hambali cakap macam gini. Mazhab Imam Abu Hanifah cakap macam gini. Dalil mazhab Syafi'i macam gini, dik. Kan? Dalil mazhab Abu Hanifah macam gini. Dalil mazhab Hambali macam gini. Kan? Jadi tak pening budak tu. Kan? Jadi bila dia dah habis belajar tu, so mana satu nak ikut. Kan? It's good di peringkat permulaan. Kan? Kalau kita mulakan dengan satu mazhab terlebih dahulu daripada sudut pembelajaran. Kan? Cuma saya juga nak kongsi dengan antum, kan? Yang dalam pengamalan agama ni, especially fikih, dia dekat sini pun ada aliran yang berbeza di kalangan ulama. Ada yang wajibkan, yang mesti in every issue kena ikut satu mazhab. Tapi ada pula di kalangan para ulama yang berikan keluasan, kelonggaran. Kan mereka mengatakan there's nothing wrong kita ikut satu mazhab, at the same time kalau ada certain issues, kan, berdasarkan kajian, berdasarkan pembelajaran daripada guru-guru yang bertauliah, kan, kita rasakan yang this particular opinion lebih hampir kepada kebenaran, tidak menjadi masalah kita pada saat tersebut. In that particular issue, kita mengambil pandangan yang berbeza. And ini bukan pendapat orang awam, ini merupakan pendapat ulama-ulama besar. Salah satu syekh yang berpandangan semikian rupa adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Saya sarankan sangat golongan para penuntut ilmu, kalau boleh baca kitab Usul Fiqh Al-Islami, karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Beliau ni mazhab Syafi'i. Tapi in terms of pandangan-pandangan dia, saya lihat adalah pandangan yang begitu berlapang dada dalam isu-isu yang ada kaitan dengan fikih. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia tak menghalang
golongan para penuntut ilmu walaupun ikut satu mazhab, tapi dalam certain issues kalau dirasakan ada sebahagian pandangan yang lain yang lebih hampir kepada kebenaran, dia tidak menghalang that particular penuntut ilmu daripada berbuat demikian. Itu adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Dia dijelaskan isu ini dalam kitabnya Usul Fiqh Al-Islami. Okay. Wallahu taala alam. Ada yang tanya dekat Q&A, Ustaz, bagaimana kalau kita bertukar pandangan tetapi orang tersebut hanya bersumberkan akal semata-mata, bagaimana harus kita lalui cabaran tersebut? Jadi, para ulama kita mereka letakkan syarat, kan? Kalau sekiranya kita berpegang dengan satu pandangan, kan, kemudian kita nak beralih kepada pandangan yang lain daripada mazhab yang lain, dia mesti dilakukan berdasarkan ilmu. Okay? Berdasarkan pembelajaran. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Bukan tiba-tiba hari ini rasa macam dalam bab wuduk ni, pandangan ni macam nak ambil mazhab Hanafi kan. Besok rasa macam nak ambil pandangan mazhab Maliki. Kan? Tapi orang tanya kenapa? Tak ada, saja-saja je. Kan? Jadi kita katakan itu tak dibenarkan. Tapi kalau kita berpegang dalam satu mazhab Syafi'i sebagai contoh, tapi dalam certain minor issues, kita rasakan yang ada sebahagian pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran daripada mazhab yang lain berdasarkan pembelajaran kan daripada guru-guru yang bertauliah, kan silakan kan. Itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita tukar-tukar pandangan tanpa ada sebab kan, ataupun kerana nak mengambil yang paling ringan sahaja dalam setiap isu, itu yang dilarang. Tapi kalau dilakukan berdasarkan ilmu, sebahagian di kalangan ulama berikan keringanan. Antara ulama yang berikan keringanan adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Okey, jadi saya rasa saya teruskan juga dengan slide sebelum saya ambil soalan-soalan yang lain yang diajukan oleh antum. Kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu slide yang ke-13. Dekat sini saya nak ajukan satu soalan kepada antum. Kita nak minta respons antum, komen antum. Apakah contoh-contoh pendapat yang muncul pada zaman ini yang pada pandangan antum bercanggah dengan kesepakatan semua para ulama silam? New opinions yang wujud kan pada this 21st century yang kita antum rasakan yang dia bercanggah dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan semua para ulama silam daripada pelbagai mazhab. Apakah contoh-contohnya? Ada tak pandangan daripada antum? New issues, new opinions yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama silam. Jadi ada yang tulis dekat chat box, kan? Ada yang mengatakan perkahwinan sejenis, betul? Kan? Ada yang kata solat jemaah renggang-renggang. Ada tak lagi pandangan daripada antum yang lain? Jadi perkahwinan sejenis tu memang sesuatu yang diijma'kan oleh para ulama. Sesuatu yang disepakati oleh para ulama tentang pengharamannya. Even yang perbuatan homosexuality itself adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama tentang pengharamannya. Tiba-tiba timbul pandangan-pandangan yang baru pada hari ini mengatakan yang perbuatan homosexuality itu tak haram. Yang haram kalau dipaksa. Okay? Kalau ada mutual consent, ada saling redha daripada dua-dua belah pihak adalah dibenarkan. Kan? Kita kata itulah satu pandangan yang yukhalif, yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama silam kita. Okay? Jadi ada lagi lah contoh-contoh yang lain kan, seperti ada yang mengatakan yang faraid ni, Islamic inheritance law, ilmu yang ada kaitan dengan ilmu harta pusaka ni hanya applicable pada zaman Nabi SAW. Dia tak perlu diterapkan pada zaman sekarang. Kan? Ada yang sebut tentang riba. Kan? Tadi ada yang kata tentang pembahagian hukum waris. Kan? Ada yang bagi macam contoh tentang insurans hayat. Kan? Insurans hayat ni adalah new issues lah. Ada new issue. Satu isu yang barangkali tak dibincangkan oleh ulama-ulama silam kita. Ada yang kata tentang duit kertas. Duit kertas pun kita katakan isu baru lah kan. Dia adalah isu baru.
dia barangkali tak dibincangkan oleh ulama-ulama dulu kerana currency yang mereka gunakan dahulu barangkali berbeza. Zakat dibayar dengan wang ataupun makanan asas, kan? Ini juga adalah masalah yang diperselisihkan actually, kan, di kalangan para ulama kita. Jadi syukran saya ucapkanlah di atas respon-respon antum yang terdetik lah, yang terlintas dalam fikiran saya, perkara-perkara yang baru yang memang bercanggah dengan kesepakatan ulama silam kita adalah tentang perbuatan homoseksualiti, kan. Ada yang kata boleh pada zaman ini, sedangkan itu diijmakkan oleh ulama, disepakati oleh para ulama tentang pengharamannya. Dan juga tentang yang faraid itu, ada yang kata tak applicable pada zaman ini, hanya applicable pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah bercanggah dengan pemahaman para ulama silam kita. Ada kata ahli kitab tak kafir. Ini juga adalah perbahasan pada zaman ini. Golongan ahli kitab, golongan Kristian dengan golongan Yahudi, according to pandangan Islam, mereka adalah non-Muslims. Mereka adalah golongan bukan Islam. Disepakati oleh para ulama kita, yang orang Yahudi dengan orang Nasrani, mereka ni bukan Islam. Okay. Jadi syukran saya ucapkan di atas respon-respon yang antum berikan. Kita nak beralih kepada slide yang berikutnya. Jadi kalau tadi adalah pendekatan yang kedua, sekarang kita nak beralih kepada pendekatan yang ketiga. Dalam penerimaan mereka terhadap para ulama silam dan para ulama semasa. Pendekatan yang ketiga ni mereka membezakan antara wahyu ilahi dan pandangan peribadi para ulama silam. Kalau dia wahyu ilahi, kalau dia merupakan nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka wajib diikuti. Tak boleh kita bercanggah. Kan? Kerana itu adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi pula adalah kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wahyu tidak akan pernah tersilap kerana datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan peribadi para ulama silam ni, dia ada dua kategori. Kategori pertama, pandangan peribadi ulama silam yang disepakati, kan, ataupun kita panggil sebagai ijma', yang ada kesepakatan di kalangan mereka semua. Ini pun tak boleh kita berbeza pandangan. Yang kategori yang kedua pula adalah pandangan peribadi para ulama silam yang mana diperselisihkan. Itu yang ada keluasan. Itu yang kita boleh berlapang dada. Jadi sebagai contohlah, kalau antum rujuk kepada tulisan para ulama dahulu mereka berbeza pandangan tentang maximum period for pregnancy. Apakah tempoh maksimum bagi kehamilan? Ada yang mengatakan kurang daripada setahun. Kalau kita lihat kepada tulisan para ulama dahulu, ada yang kata sampai 4 tahun. Okay. Maximum period for pregnancy. Okay. Ini benda, wallahu ta'ala alam, adalah sebaiknya kalau boleh dirujukkan kepada bidang perubatan. Ada sebahagian isu-isu fikir yang adalah sewajarnya kita rujuk kepada golongan pakar yang ada kaitan dengan that particular bab. Kalau ada bab kehamilan, sebagai contoh, adalah terbaik kalau boleh rujuk kepada golongan doktor perubatan yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini. Kan? Jadi ulama kita dulu berselisih pandangan. Jadi bila mereka berselisih pandangan, ada keluasan. Kan? Ada keluasan, boleh berlapang dada. Kan? Jadi golongan yang ketiga ini, pendekatan yang ketiga, mereka membezakan antara wahyu ilahi dengan pandangan peribadi para ulama silam. Wahyu ilahi kita tak boleh nak menyalahi, kita tak boleh wujudkan satu opinion yang baru, satu pandangan yang baru yang bertentangan dengan wahyu tersebut. Tapi kalau dia pandangan peribadi ulama silam, dan ulama kita pula berkhilaf, berbeza pandangan, maka itu ada keluasan. Kan? Bagi generasi hari ini, untuk memilih pandangan para ulama yang terdahulu. Itu secara amnya merupakan pendekatan yang ketiga. Dekat sini saya nak ajukan last soalan dalam bentuk poll kepada antum semua. Soalan yang terakhir dalam bentuk polling pada hari ini. Soalan kita yang keempat. Soalan panjang sikit.
Kita nak minta pandangan antum. Sekiranya anda bertemu satu kesilapan dalam sebuah buku karangan seorang alim, kan? Seorang scholar, apakah yang akan anda lakukan? Adakah A, berhenti membaca dan mengingatkan? Kan? Saya rasa saya salah spell. Mengingatkan orang lain agar tidak membaca buku tersebut. Ataupun B, mengambil manfaat daripada kebenaran yang banyak yang wujud dalam buku tersebut dan meninggalkan kesilapan tersebut. Adakah kita terus stop baca dan kita ingatkan orang lain jangan baca buku ni? Ataupun kita ambil pendekatan yang B. Since ada banyak kebenaran dalam kitab itu, kita mengambil manfaat daripada kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab tersebut. At the same time, kalau kita come across kesilapan-kesilapan yang sikit dalam kitab tersebut, kita tidak menerima, kita tak mengamalkan kesilapan tersebut. Jadi pandangan yang manakah yang antum lebih cenderung? Kita bagikan lebih 5 saat sahaja yang baki. Jadi saya akan end this particular poll. Jadi kebanyakan di kalangan antum jawab B, iaitu mengambil manfaat daripada kebenaran yang banyak yang wujud dalam buku tersebut dan meninggalkan kesilapan tersebut. Ada juga yang jawab A, berhenti membaca dan mengingatkan orang lain agar tidak membaca buku tersebut. Wallahu ta'ala alam, kalau antum tanya soalan ini pada saya lebih cenderung kepada option B. Iaitu, kalau dia memang orang alim, dia memang pakar dalam bidang tersebut, tapi dia tersilap. Dan kesilapan dia kesilapan yang kecil. Kita ambil manfaat daripada kebenarannya yang banyak. Kita tinggalkan kesilapan dia yang kecil. Itulah pendekatan yang saya secara pribadi lebih cenderung. Saya teringat saya pernah baca sebuah kitab kat dalam bas. Saya masih ingat lagi kitab yang saya baca adalah kitab Tafsir Munir, karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Tiba-tiba ada satu orang ni, seorang Muslim, seorang lelaki, dia minta izin untuk lihat sebentar buku yang saya sedang baca, ni kat dalam bas ni. Kemudian saya berikanlah pada dia. Lepas tu dia bilik. Lepas tu dia serahkan balik buku tu pada saya. Lalu dia kata dekat saya, awak harus berhati-hati. Kan? Awak jangan baca buku ni. Kan? Dia kata dekat saya, jangan baca buku ni. Kan? Wallahu ta'ala alam, barangkali dia ada sebahagian pandangan syekh yang mana dia tak setuju. Tapi pada pandangan saya adalah pendekatan macam gini hanya merugikan golongan talibul ilm. Kerana ulama' dia hebat macam mana pun, dia tidak terlepas daripada kesilapan. Jadi kalau sekiranya because of kewujudan kesilapan yang sedikit, kita tinggalkan kebenaran, mutiara-mutiara ilmu yang banyak yang dikongsi, itu akan memang kita yang akan rugi. Bukan syekh tu yang rugi kan. Syekh tu dah meninggal dah. Okay. Tapi kita sebagai talibul ilm yang rugi. Kerana kita tak manfaatkan daripada kebenaran-kebenaran yang banyak yang mana telah dikongsi oleh ulama' tersebut. Dalam hal ini saya nak kongsi sebuah pepatah yang saya pernah terbaca ketika mana saya belajar di peringkat degree. Sebuah kata-kata oleh salah seorang ulama' mazhab Hambali yang terkenal, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia ada karang sebuah kitab, I'lam al-Muwaqqi'in Rabbil Alamin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam this particular buku, dia kata sesiapa yang mempunyai ilmu syarak dan realiti mengetahui secara pasti bahawa seseorang yang telah berbakti kepada agama Islam serta mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan di kalangan orang-orang Islam boleh tergelincir dan melakukan kesilapan. Tetapi beliau boleh diberikan keuzuran di atas kesilapan tersebut. Bahkan beliau boleh diberikan ganjaran di atas ijtihadnya. Maka tidak dibenarkan untuk mengikuti kesilapan tersebut dan tidak dibenarkan juga untuk melemahkan kedudukannya di dalam hati golongan muslimin. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini?
Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dia menegaskan yang seorang individu, walaupun kedudukan dia hebat macam mana pun, walaupun dia dah sampai kepada taraf golongan ulama, dia juga boleh tergelincir. Dia juga boleh tersilap. Tapi pendekatan kita sebagai orang-orang Islam adalah kita berikan keuzuran. Kita berikan dia excuse di atas kesilapan tersebut. Barangkali dia tak sengaja. Niat dia baik, kan? Tapi dia tergelincir. Kan? Dia tersalah berikan opinion. Dia tersalah memberikan pandangan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, that particular scholar yang tersilap itu, barangkali dia akan diberikan pahala di atas ijtihad dia. Dia memang ulama yang pakar, layak untuk berijtihad, layak untuk mengeluarkan pandangan, tapi dia tersilap dengan cara yang tak sengaja. Dia boleh diberikan pahala di atas ijtihadnya itu. Dalam masa sama juga, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia ajarkan kepada kita satu penjiran yang adil. Iaitu kita sebagai golongan orang-orang Islam, kalau kita tahu yang seorang alim, seorang ulama tersilap, maka tidak dibenarkan untuk kita mengikuti kesilapan tersebut. Dan tidak dibenarkan bagi kita untuk merendah-rendahkan kedudukan dia. Hari ini kita hidup kat dalam satu zaman yang kadang-kadang bila kita lihat saudara kita se-Islam, seagama lakukan kesilapan, tersilap, kadang-kadang ada di kalangan orang-orang Islam rasa gembira. Oh, bagus dia tersilap. Jadi kalau kita punya saudara seagama tersilap, and antum merasa gembira because of kesilapan yang terbit daripada orang tersebut, kita sebenarnya kena muhasabah diri kita. Kita sepatutnya rasa sedih kalau sekiranya terlihat ada seorang saudara kita, tak kisahlah dia lelaki ataupun wanita, kalau dia tersilap, sepatutnya kita rasa sedih dan bukan rasa gembira. Tapi kalau sekiranya kita rasa gembira di atas kesilapan seorang saudara kita seagama, kita kena muhasabah diri, kena reflect balik. That is not the correct approach. Itu bukan pendekatan yang tepat yang diajarkan oleh para ulama. Kita sepatutnya rasa sedih. Yang mana saudara kita seagama, yang beliau ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ni beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ni cinta pada Allah dan Rasul, tapi dia tersilap, kesian dia. Dan bukan kita rasa gembira. Cuma jadi satu muskilah ataupun masalah pada zaman ini, kadang-kadang bila kita lihat kita punya saudara tersilap, ada di kalangan orang-orang Islam yang rasa gembira, mengambil peluang untuk merendahkan orang tersebut. And that shouldn't be the way. Okay? Dalam Islam, dalam banyak hadis, dalam banyak ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tekankan tentang the importance of ukhuwah, tentang the importance of kita mencintai saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai bagi saudara kalian apa yang kalian cintai bagi diri sendiri. Tentang the importance untuk kita cintai saudara-saudara kita. Jadi kalau sekiranya kita lihat para ulama yang hebat tersilap, dan itu adalah not surprising ulama boleh tersilap kerana mereka tak maksum. Jangan kita sekali-sekali kita rendahkan kedudukan mereka. Even though antum tak setuju dengan pandangan ulama tersebut, kan? Tapi Islam mengajarkan kita respect, kita menghormati golongan para alim ulama. Bukan kita tidak mengikut kesilapan tersebut kalau memang betul itu silap, dan dalam masa sama juga kita tidak merendahkan kedudukan ulama tersebut. Kadang-kadang saya lihat sebagian golongan talibul ilm, sebagian para penuntut ilmu, kan? Macam dia lihat ada ulama ni salah sikit je, kan? Terus dia ingatkan kawan-kawan dia, kau jangan baca buku ni, jangan baca buku ni, jangan baca buku ni. Kan? Sedangkan ulama tu juga adalah ulama yang pakar dalam bidang tersebut. Maka pendekatan sedemikian rupa pada pemerhatian saya hanya akan merugikan talibul ilm tersebut. Hanya akan merugikan penuntut ilmu tersebut. Inilah kata-kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala.
Dan sekali lagi pada hujung-hujung sesi ini saya nak kongsi sekali lagi tulisan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullahu taala. Kalau di kalangan antum ada yang memang mahir dalam bahasa Arab, boleh baca bahasa Arab, saya sarankan sangat baca kitab ni. Kan? Ta'rif Ad-Darisin bi Manahij Mufassirin. Buku ni ada dalam bentuk soft copy. Kan? Antum boleh just download kan. Buku karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullahu taala, dia kata tidak dibenarkan bagi kita untuk membesarkan kesilapan mereka. Mereka kat sini referring to ahli tafsir. Sehingga menutupi kebenaran mereka yang banyak dan membatalkan ilmu dan kelebihan mereka. Seperti mengatakan janganlah baca tafsir Ar-Razi atau tafsir Al-Baydawi atau tafsir Asy-Syaukani atau tafsir Asy-Syinkiti. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kalau kita jumpa kesilapan yang terbit daripada para ulama silam, sebagai contohnya sebagian ulama tafsir, janganlah kita besar-besarkan kesalahan mereka. Kalau kesalahan mereka tu kecil, jangan kita besar-besarkan. Jangan kita magnify that particular small error. Sehingga kan kita lupa tentang kelebihan dia. Kita lupa tentang kebenaran-kebenaran yang banyak yang disampaikan. Kita lupa tentang mutiara-mutiara ilmu yang banyak yang disampaikan dalam kitab-kitabnya. Ulama tu tulis buku 10 jilid, 10 volumes. Every volume 500 pages, 500 muka surat. Dalam 10 volumes tu, barangkali ulama tu tersilap dalam beberapa perenggan. Dalam satu muka surat. Ataupun dalam 1-2 muka surat. 1 atau 2 muka surat nak compare dengan 10 volumes. Yang mana setiap volume tu, setiap jilid tu 500 muka surat. Adalah satu kadar yang begitu sikit. Jadi kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala, janganlah kita hanya fokus dekat kesilapan yang sikit tu, sampai kita lupakan kebenaran-kebenaran, mutiara-mutiara ilmu yang banyak yang disampaikan oleh sang alim tersebut. Itu tak adil. Benda tu sikit je. Tapi kita magnify, seolah-olah buku tu langsung tak bagus. Itu yang saya lihat sendiri pada zaman ini pun ada di kalangan talibul ilm yang guna this particular approach. Bila mereka tak setuju dengan satu pandangan yang ditulis oleh seorang ulama dalam kitabnya, langsung dia kata dekat kawan-kawan dia, jangan baca buku ni. Jangan baca buku ni. Sedangkan ulama itu adalah ulama yang pakar dalam bidang tersebut. Sambungan daripada kata-kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, hafizahullah ta'ala, Habib Ustaz, what should be the correct approach kalau kita berdepan dengan kesilapan para ulama? Hendaklah kita menyebutkan manhaj mereka yang sahih dalam pemahaman Al-Quran dan penafsirannya. Menunjukkan kebenaran yang banyak yang telah memenuhi kitab tafsir mereka. Serta memuji mereka. Kemudian hendaklah kita menyebutkan kesilapan mereka dalam isu-isu cabang. Mencatitnya dan menolaknya dengan rasa cinta kepada mereka dan mengakui keilmuan mereka. Setelah itu kita menyebutkan bahawa kadar kesilapan mereka adalah kecil jika dibandingkan dengan kebenaran mereka yang banyak. Jadi apakah sewajarnya yang dilakukan oleh seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, kalau dia berdepan dengan kesilapan para ulama tafsir yang terdahulu? Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, antara benda yang wajar dilakukan adalah kita kongsi dengan orang lain tentang this particular scholar, alim ini, ilmuwan ini, cara tafsir dia gunakan manhaj yang betul. Dia gunakan cara yang betul dalam pemahamannya terhadap Al-Quran. Kita juga kongsi dekat orang lain tentang kebenaran-kebenaran yang banyak. Mutiara-mutiara ilmu yang banyak yang ada kat dalam kitab Syekh ni. Dalam kitab ulama ni. Antara benda yang kita boleh lakukan, kita puji ulama ni. Dalam masa sama juga, kalau ada kesilapan yang kecil, kita sebutkan kesilapan kecil itu, kita tolak kesilapan tersebut, kita tak amalkan, kita tak ikut kesilapan tersebut, tapi dengan rasa cinta. Dalam masa sama juga, kita mengakui keilmuan yang ada pada sang alim tersebut. Kita ingatkan diri kita yang kadar kesilapan mereka tu adalah kecil kalau nak dibandingkan
dengan kebenaran yang begitu banyak yang telah mereka sampaikan dalam kitab-kitab mereka. Dan suka saya ingatkan kepada para peserta sekalian, yang bukan syarat menjadi alim adalah tidak melakukan kesilapan. No. It's not a condition untuk jadi seorang scholar yang antum tak boleh tersilap. That is not the condition. Dia bukan satu syarat. Itu yang kita tegaskan daripada awal sesi ini, yang golongan alim ulama juga ada chances, ada kemungkinan yang mereka tersilap. Kerana bukan syarat menjadi seorang scholar, dia tak melakukan kesilapan. Yang maksum tu adalah golongan para anbiya. Sedangkan ulama ni, taraf mereka tak sama dengan Nabi. Ulama terdedah kepada kesilapan. Berbeza dengan Nabi SAW. Bila dia sampaikan sesuatu, yang disampaikan adalah wahyu. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu merupakan kata-kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi kan, dalam isu tersebut, dalam kitabnya Ta'rif Ad-Darisin bi Manahij Al-Mufassirin. Kan, sebuah kitab yang baik. Kalau ada di kalangan antum yang boleh baca dalam bahasa Arab, saya sarankan sangat baca kitab karangan ulama tafsir ni yang masih lagi hidup, hafizahullah ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, sebelum saya lihat kepada soalan-soalan antum, kan, kalau tadi ada yang nak angkat tangan, kita boleh berikan betul laluan juga. Tapi biar saya nak just simpulkan dulu. So ada beberapa perkara yang saya nak simpulkan sebelum kita buka ruang kepada antum untuk menyoal. Kan? Yang pertama adalah daripada awal sampai akhir, this particular session kita mengatakan ada 3 pendekatan yang berbeza di kalangan orang-orang Islam, kan, dalam menerima tulisan pandangan ulama silam dan ulama semasa. Ada pendekatan yang pertama adalah orang-orang Islam yang hanya berpegang dengan pandangan ulama silam, yang kurang ataupun tidak menghargai tulisan sumbangan ulama semasa. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua pula adalah directly opposite, yang langsung tidak menghargai sumbangan dan pandangan tulisan para ulama silam. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang menghargai kedua-dua sumbangan ini. Mereka menghargai sumbangan ulama silam, mereka juga menghargai sumbangan ulama semasa. Dalam masa sama juga, mereka membezakan yang mana satu wahyu ilahi dan yang mana satu merupakan pandangan peribadi. Adapun wahyu ilahi tak boleh kita tolak. Adapun pandangan peribadi, kalau sekiranya ulama berselisih, maka dekat situ ada ruang, kan? Ada keluasan untuk kita berbeza pandangan. And wallahu ta'ala alam, dalam ketiga-tiga pendekatan ini, barangkali pendekatan yang paling hampir kepada keadilan adalah pendekatan yang ketiga. Kita manfaatkan daripada sumbangan ulama silam dan kita juga manfaatkan daripada sumbangan ulama kontemporari. Kita manfaatkan kekuatan yang ada pada tulisan-tulisan para ulama silam dan kita tidak lupakan kekuatan yang ada pada ulama-ulama semasa kita. Kan? Pintu ijtihad masih terbuka, kan? Bagi golongan yang layak, khususnya golongan para alim ulama, golongan yang pakar, pintu ijtihad, pintu ruang untuk memberikan pandangan, ruang untuk mengeluarkan hukum kepada isu-isu yang baru masih terbuka, dan sampai hari kiamat insya-Allah taala. Jadi kita nak beralih kepada soalan. Saya lihat ada Azfar Yuris Sohen. Jadi Azfar nak tanya soalan ataupun nak berikan komen. Kita berikan ruang untuk Azfar untuk berkata. Azfar, ada anything to say? Wah, Azfar tersilap Okay. That's okay. Okay, mungkin Abang Syahifuddin barangkali ada yang nak cakap ke salah picit juga. Okay, tak pengapa.
Okey, kita cuba lihat kepada sebahagian soalan antum. Kalau saya ada jawapan, saya akan cuba jawab dekat yang especially dekat Q&A punya section. Ada yang tanya dekat Q&A, Ustaz sebagai seorang penuntut ilmu, perlukah kita selalu menganggap diri bahawa kita tidak mempunyai ilmu yang banyak supaya kita tidak takabur? Dan sejauh manakah boleh kita mengongsi ilmu dengan orang lain walaupun ilmu yang kita meraih itu memang sedikit? Ataupun di peringkat manakah perlu kita berada baru dibolehkan berdakwah iaitu mengongsi ilmu? Syukran di atas soalan ini. Ada beberapa perkara yang disoalkan dalam this particular question. Pertama adalah tentang merasa agar tidak merasakan diri takabur, menganggap diri sebagai tidak mempunyai ilmu. Jadi wallahu ta'ala alam lah, ramai di kalangan para ulama kita mengingatkan agar kita sentiasa rendah diri, especially dalam setiap perkara. Salah satunya juga adalah dalam menuntut ilmu. Kan? Jadi memang kita belajarlah. Nak kata langsung tak ada ilmu tu barangkali tu kurang tepat kerana kita belajar. Bila kita belajar something, we learn new things. Kita pun ada knowledge. Cuma yang digalakkan oleh para ulama, mereka mengatakan yang kita kena sedarlah yang ilmu yang kita belajar ni barangkali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak diberikan kamu ilmu melainkan sedikit. Okay. Jadi untuk mengelakkan takabur, wallahu ta'ala alam, sebahagian di kalangan ulama sarankanlah untuk kita tidak merasakan yang diri kita ni hebat, kan? Tidak merasakan yang diri kita ni mempunyai banyak ilmu. Ilmu yang Allah pinjamkan kepada kita ni adalah sedikit sebenarnya. And boleh tak kita kongsi ilmu dengan orang lain? Boleh. Kita kongsi ilmu kepada orang lain berdasarkan apa yang kita belajar. Boleh tak kita berdakwah Ustaz, walaupun ilmu kita barangkali tak banyak, boleh tak berdakwah? Saya lebih cenderung kepada pandangan ulama dakwah yang mengatakan boleh berdakwah dengan kadar ilmu yang sedikit tu. Maksudnya adalah kita sampaikan kepada orang berdasarkan ilmu yang kita ada. Kita jangan go beyond ilmu yang kita ada. Kalau ilmu yang kita ada adalah sedikit, boleh tak kita sampaikan kepada orang lain? Boleh. Tapi jangan sampaikan ekstra benda yang antum tak belajar. Kita hanya sampaikan perkara-perkara yang kita pelajari. Okay? Wallahu ta'ala alam. Okay, kita cuba baca sebahagian soalan yang lain. Ada satu soalan yang diajukan dekat Q&A, bagaimana ingin mengetahui benar-benar bahawa guru itu memang ahli ataupun mahir dalam bidangnya jika kita hanya mengenali mereka di talian maya sahaja tanpa ada pendekatan mengenali satu sama lain. Lagi pula sekarang banyak yang mengongsikan atau mempromosikan buku di talian maya online. Apakah boleh sekiranya kita mengetahui mereka berasaskan status pendidikan latar belakang mereka sahaja atau perlu membuat kajian research terlebih dahulu? Okay. Jadi soalan yang baik, wallahu ta'ala alam, kalau kita nak tahu yang orang itu mahir ataupun ahli dalam sesuatu bidang, wallahu ta'ala alam, saya teringatlah baca sebahagian pandangan ulama, mereka mengatakan salah satunya adalah berdasarkan pujian ulama. Pujian golongan ulama yang hebat bila mereka puji seorang individu kan, tentang keilmuannya, itu merupakan tanda-tanda yang that particular person itu adalah memang orang yang mahir dalam bidang tersebut. Especially kalau dipuji oleh golongan yang pakar dalam bidang tersebut. Jadi sebagai contoh, kalau dalam bidang tafsir, ada ulama-ulama yang hebat dalam bidang tafsir, dia puji seorang individu tentang kehebatan ilmunya dalam bidang tafsir, itu merupakan tanda-tanda yang orang itu juga kan merupakan orang yang ahli dalam bidang tafsir. Kalau dalam bidang hadis, ulama-ulama yang hebat dalam bidang hadis memberikan pujian kepada seorang individu, kan, maka itu merupakan tanda-tanda menunjukkan tentang kepakaran
yang ilmu yang mendalam yang ada pada individu tersebut. Sama juga dengan bidang-bidang yang lain. Itu salah satunya lah. Salah satu cara adalah berdasarkan kata-kata pujian yang diberikan oleh golongan ulama yang pakar dalam bidang tersebut. Kedua, kata para ulama, wallahu ta'ala alam, adalah penting juga untuk lihat kepada latar belakang pengajian. Kan? Itu salah satu cara lah untuk kita gauge tentang kemahiran seseorang. Itu yang saya teringat lah, dua yardstick yang diberikan oleh sebagian ulama nak tahu sama ada orang itu mahir dalam bidang sesuatu bidang. Pertama adalah bila dipuji oleh para ulama yang pakar. Yang kedua adalah lihat daripada sudut dia punya latar belakang pendidikan dia, dalam bidang apakah yang dia mendalami untuk satu jangka masa yang panjang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lihat sebahagian soalan. Sekejap, Okey. Jadi saya rasa saya minta maaf lah kalau sebahagian soalan ni saya tak dapat menjawabnya. Barangkali saya tak begitu jelas tentang apa yang disoalkan, ataupun yang kedua saya tidak mempunyai jawapan yang pasti bagi soalan tersebut, dan saya diajarkan oleh guru-guru saya dalam masalah-masalah yang kurang pasti, jawapan yang terbaik adalah wallahu ta'ala a'lam, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Jadi sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini, kita just nak ingatkan antum, pada minggu hadapan 14 September kita punya topik yang kita nak kupaskan adalah tentang ulama teks dan ulama konteks. Scholars of the text and scholars of the context. Scholars of the text yang kita masukkan adalah ulama-ulama yang mempunyai kemahiran dalam pemahaman nusus, pemahaman Al-Quran, pemahaman sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama konteks yang kita masukkan adalah golongan cendekiawan, kan, para sarjana, scholars yang mempunyai kemahiran dalam bidang-bidang mereka masing-masing. Ada yang pakar dalam bidang perubatan, ada yang pakar dalam bidang ekonomi, ada yang pakar dalam bidang-bidang yang lain, dalam bidang sains dan seterusnya. Okay. Jadi macam mana kita ni sebagai talibul ilm, adakah kita hanya manfaatkan daripada ulama teks? Ataupun hanyakah kita dengar daripada ulama konteks, kan? Ataupun what should be the correct approach, kan? Yang seharusnya, sewajarnya dipilih oleh seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu ketika mana beliau menuntut ilmu. Jadi kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada malam ini, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya terlupa juga tentang khusus kita fiqh ikhtilaf, kan? Kalau ada yang nak masuk, kan? Yang kita dah start dah for one session. Ada second session would be hari Friday ni, kan, tentang fiqhul ikhtilaf yang akan diadakan sepanjang 12 sesi. Kalau sekiranya ada kesilapan dalam apa saya sampaikan, itu datang daripada diri saya. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesilapan, kekurangan. Kalau sekiranya ada, kalau saya tersilap sampaikan, itu datang daripada diri saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.